Berdasarkan soalan yang dibangkitkan ini, kerajaan memang mengakui yang buat masa sekarang pekerja dalam sektor P-hailing ini tidak diliputi di bawah undang-undang buruh seperti Akta Kerja 1955, Akta 265. Liputan Akta 265 adalah khusus kepada pekerja yang ditaktifkan di bawah jadual pertama Akta 265, iaitu yang memasuki kontrak perkhidmatan dan bersetuju untuk berkhidmat dengan majikan. Akta 265 tidak meliputi hubungan kontrak for service sebagaimana dimeterai oleh pekerja yang terlibat dalam kontrak bebas ataupun kontrak for service seperti mana sektor P-hailing. Walau bagaimanapun, bagi menjaga kebajikan mereka, jaringan keselamatan sosial bagi pekerja sektor P-hailing disediakan di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri iaitu SKS-PS. Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri 2017 iaitu Akta 789 yang dikuatkuasakan oleh Perkeso bermula 1 Oktober 2021. Pekerja dalam sektor ini dikendaki secara mandatory mendaftar dan mencarum di bawah Akta 789 sebagai salah satu pelan bagi memastikan kategori tersebut mempunyai perlindungan sosial. Ini kerana mereka merupakan golongan yang berisiko mengalami kemalangan semasa menjalankan pekerjaan. Pihak kementerian kini sedang dalam proses untuk memindah Akta 265. Antara cadangan pindah akta tersebut adalah bagi memasuki Seksyen 101C baru yang memperuntukkan, iaitu Seksyen 101C yang baru yang memperuntukkan takrifan berhubung pekerja dan majikan. Cadangan pindaan ini adalah salah satu usaha kerajaan untuk memperjelaskan hubungan pekerjaan pada masa hadapan seperti dalam ekonomi gig. Ini kerana pada masa sekarang terdapat lakuna ataupun bahasa undang-undang lakuna ataupun bahasa kita jurang. Terutamanya dalam menentukan kategori kontrak sama ada kontrak perkhidmatan ataupun kontrak of service ataupun kontrak untuk perkhidmatan, kontrak for service. Kementerian Semua Manusia sedang mengadakan beberapa sesi libat urus bersama dengan pihak-pihak berkepentingan seperti penyedia perkhidmatan dan pemain industri. Ini bertujuan untuk melihat dengan lebih mendalam sama ada terdapat keperluan untuk menggubal sebuah perundangan baru khusus untuk melindungi dan menjaga kepentingan serta kebajikan mereka yang terlibat dalam ekonomi gig. Kerajaan juga akan memperhalusi bentuk pelindungan tambahan yang diperlukan oleh pekerja dalam ekonomi gig yang meliputi sektor P-hailing bagi memastikan golongan ini menerima perlindungan yang sewajarnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan Macam. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Terima kasih atas jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya bersetuju sekiranya pihak kementerian ingin membawa pindaan terhadap akta yang mewajibkan semua yang terlibat dengan P-hailing ini akan diwajibkan mendaftar dalam KESO dan juga SUKSO kerana kita tahu mereka ini sememangnya mudah terdedah kepada kemalangan yang terlalu berisiko. Soalan saya, Yang Berhormat Timbalan Menteri, ada tak data ataupun dalam rekod kementerian berapa ramaikah semua mereka yang terlibat dengan P-hailing ini dan berapa ramaikah juga di kalangan mereka yang telah terlibat dalam kemalangan dan tidak mempunyai perlindungan Perkeso dan juga SOKSO. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan. Terima kasih. Sahabat yang membangkitkan di segi data yang kita untuk maklumat terkini, soalan yang terakhir itu ada 3 perkara yang dibangkitkan. Pertamanya berkenaan dengan perlindungan, yang keduanya berkenaan dengan data berkenaan dengan mereka yang terlibat dalam kemalangan dan seterusnya mereka yang telah mendaftar sebagai pencarum Perkeso. Alhamdulillah, kita terus berusaha bagi pihak Perkeso dengan kita melaksanakan beberapa program iaitu bagi kita memberi perlindungan kepada golongan-golongan yang seperti yang disebutkan tadi iaitu P-hailing dan juga E-hailing ini dengan kita merangsangkan satu program yang dinamakan Food Panda, Grab Food, Shopee Food yang mana mereka ini kita sarankan, kita menggalakkan mereka supaya mencarum di bawah
Pertubuhan Keselamatan Sosial yang berkuat kuasa pada 1 Oktober 2021. Jumlah mereka yang telah mendaftar dan yang belum mendaftar Tadi saya sebut tadi. dengan Jumlah nanti saya akan bagi secara bertulis. Saya tak dapat fakta lagi. Okey, bertulis tak apa, terima kasih. Okey, terima kasih. Yang seterusnya kita juga terus memberi perlindungan kepada golongan ini di mana mereka turut menyediakan allowance sebanyak 600 sebulan selama tempoh maksimum 6 bulan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, dan juga bila mendapat pekerjaan dalam bentuk P-hailing dan juga E-hailing ini juga dalam masa bulan dalam perkhidmatan gig ini yang mana mereka mendaftar dengan PKSO, mereka juga akan menerima RM200 sebulan bagi setiap pekerja yang telah digajikan di bawah. Itu adalah insentif rangsangan bagi kita meringankan bebanan mereka dan juga memberi perlindungan mereka sekiranya berlaku apa-apa musibah ataupun benda yang di luar jangkaan kepada mereka, dan juga keluarga mereka juga dilindungi dalam skim ini bagi kita, termasuk dalam program yang kita sebut orang yang bekerja sendiri, iaitu OBS yang tiada ada majikan tetapi mereka ada e-hailing dan P-hailing yang beroperasi bekerja di rumah, seperti mana bentuk mereka dalam membuat tempahan dalam online sistem ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih.